sumbangan tokoh pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Okay, ada 3 orang tokoh yang akan kita kaji satu persatu, bermula dengan Jean Jacques Rousseau, kedua Adam Smith, dan yang ketiga Charles Louis Montesquieu. Jadi kita akan memperlihatkan tentang ketiga-tiga tokoh ini dari segi latar belakang kejaya sumbangan tokoh pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi kita mulakan pada hari ini dengan membincangkan tentang Adam Smith sebagai seorang tokoh pemikir ekonomi di Eropah pada masa itu. Bila kita membincangkan tentang latar belakang tokoh, jadi tokoh yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah Adam Smith. Jadi sebelum kita dapat menghuraikan dari segi sumbangan dan sebagainya, kita perlu memahami dulu apa dia yang dikatakan sebagai latar belakang tokoh, dari segi latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kejayaannya dan sebagainya. Jadi yang pertama kita lihat dari segi Adam Smith ini adalah seorang yang dikatakan sebagai pakar ekonomi. Ini sebagai seorang pakar ekonomi dan juga ahli falsafah yang berasal dari Scotland. Adam Smith terkenal dengan bukunya yang bertajuk The Wealth of Nations dan dianggap sebagai bapa ekonomi moden. Itu adalah perkara penting yang bila kita kaitkan tokoh ini dengan hasil karya yang dihasilkan, yang digunakan, ilmu yang disampaikan itu digunakan sehingga ke abad hingga ke hari ini. Iaitu sumbangan penting, terutamanya pada abad ke-18 dan abad ke-19, di mana ada Adam Smith berkaitan dengan ekonomi itu memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang mengubah kefahaman masyarakat Eropah pada waktu itu berkaitan dengan ekonomi yang baik, negara yang bagus, yang menyumbang kepada kemajuan negara. Yang kedua dari segi latar belakang, beliau dilahirkan di Kirkcaldy, iaitu di sebuah tempat dinamakan Fife di Scotland, dan di mana beliau mendapat pendidikan di Berks School di Kirkcaldy dan seterusnya di University Glasgow. Dan beliau merupakan membuat pengkhususan dalam bidang falsafah moral, dan seterusnya pada tahun 1740 beliau telah memasuki College Balliol di University Oxford pada waktu itu. Jadi ini adalah segi latar belakang tokoh ini sebelum dia menjadi seorang tokoh ekonomi yang terkenal. Dan dari segi kejaya, banyak pelibatan Adam Smith dalam beberapa jawatan-jawatan penting dari segi ekonomi, dan paling utama adalah beliau pernah memegang jawatan sebagai rektor University Glasgow dari tahun 1787 hingga tahun 1789. Okey, ini antara latar belakang tokoh yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu Adam Smith, untuk membolehkan kita memberikan satu ulasan berkaitan dengan sumbangan tokoh ini kepada perkembangan ekonomi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dari segi latar belakang juga merupakan pengasas kepada disiplin ekonomi moden. Beliau telah memperkenalkan teori seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa memerlu bimbingan ataupun arahan daripada kerajaan ataupun negara. Itu antara teori penting yang dikemukakan oleh Adam Smith. Beliau juga percaya bahawa kerajaan cuma mempunyai 3 fungsi utama, iaitu melindungi rakyat daripada penaklukan tentera, kedua, melindungi warga negara daripada ketidakadilan, dan yang ketiga, menyediakan kemudahan seperti jalan raya dan sebagainya yang tidak boleh disediakan oleh individu. Kalau kita lihat tokoh ini, Adam Smith telah berjaya memberi sumbangan dalam bidang ekonomi moden yang diguna pakai sehinggalah ke hari ini, dan doktrin yang diketengahkan beliau sesuai bagi menguruskan sebuah ekonomi negara. Itu antara perkara penting yang boleh kita kaitkan dengan tokoh ini. Okay, mari kita lihat sumbangan Adam Smith kepada pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi sumbangan pertama beliau adalah beliau merupakan pengasas kepada disiplin ekonomi moden, di mana beliau telah memperkenalkan satu teori yang mengatakan bahawa seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi
tanpa bimbingan ataupun arahan daripada negara, iaitu kerajaan. Itu teori yang dikemukakan oleh beliau. Yang kedua, dalam asas disiplin ekonomi moden ini, beliau berpendapat sesebuah negara akan menjadi kuat apabila rakyatnya bebas. Maksudnya tidak ada kawalan ataupun campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber ekonomi dan bagaimana ekonomi itu berkembang. Beliau juga menengahkan idea iaitu mengakhiri sistem feudalisme, polisi merkantilisme dan monopoli negara. Jadi idea-idea baru yang dikemukakan dalam disiplin ekonomi moden ini telah menyebabkan idea-idea lama tentang sistem ekonomi feudal, polisi merkantilisme ataupun ekonomi merkantilisme dan sifat negara yang bermonopoli dalam bidang-bidang ekonomi tertentu sudah pasti akan berakhir. Beliau juga memperkenalkan apa dikatakan sebagai laissez-faire. Itu kerajaan laissez-faire. Itu kerajaan yang berasaskan kepada pasaran bebas, di mana tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan sumber-sumber ekonomi, dalam menentukan keputusan dari segi untung rugi dan sebagainya. Okey, itu perkara pertama, sumbangan besar yang diberikan oleh idea daripada tokoh ekonomi ini, itu Adam Smith. Sumbangan kedua Adam Smith dalam pemikiran ekonomi di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19 adalah idea tentang konsep ekonomi pasaran bebas ataupun laissez-faire. Beliau menerangkan bahawa dalam sistem ekonomi akan berfungsi dengan lebih cekap dan memaksimumkan kebajikan umum jika ekonomi itu berjalan melalui pasaran bebas. Doktrin ini telah dikembangkan oleh Adam Smith di England dan beliau berpendapat kerajaan tidak harus campur tangan dalam urusan ekonomi. Sebaliknya, membiarkan sistem ekonomi itu berfungsi seperti biasa. Konsep ini merujuk kepada kehendak sekumpulan pedagang Perancis yang mahukan urusan perdagangan mereka tidak diganggu oleh kerajaan. Jadi, laissez-faire ialah istilah Perancis yang membawa maksud biarkan keadaan seperti yang sedia ada. Okey, itulah yang dikatakan sebagai ekonomi laissez-faire ataupun ekonomi pasaran bebas yang merupakan idea yang dikemukakan oleh Adam Smith.